apa yang mereka nak makan? Mampukah mereka dapat pekerjaan pada esok hari? Yang hilang pekerjaan, dapatkah mereka mengembalikan pekerjaan dan pendapatan mereka? Yang ada pendapatan, mampukah mereka mengekalkan pendapatan mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Saya Iswardi Morni. Topik kali ini kita membincangkan persoalan data yang dikeluarkan oleh Invoke, yang dikomisionkan dan dikeluarkan oleh Millennial berkenaan dengan sentimen pengundi, terutama dalam keadaan selepas dan sewaktu PKP. Di dalam kajian itu, sesuatu yang menarik yang kita dapat saksikan daripada data tersebut, daripada Disember 2020 hingga Februari 2021, di mana pada bulan Januari terdapat dua kajian dan survei dilakukan, iaitu sebelum PKP dan selepas PKP. Apa yang menarik di sini adalah yang pertama, masih lagi dalam lingkungan 16% mereka yang ditanya mengatakan mereka akan tetap mengundi Perikatan Nasional. Sebanyak lebih kurang dalam 16, kemudian turun sehingga 8% mengundi Barisan Nasional. Tetapi apa yang menariknya, yang akan mengundi Pakatan Harapan turun daripada 5% kepada hanya lebih kurang 3%. Kalau kita lihat secara menyeluruh data tersebut, kita dapat menyaksikan satu lagi data yang agak mengejutkan. Dalam 68% mengatakan mereka tidak pasti mereka akan mengundi siapa sekiranya pilihan raya dilakukan dalam masa yang terdekat. Jumlah ini adalah suatu jumlah yang besar berbanding dengan data-data sebelum ini yang hanya lebih kurang 30 ke 35% sahaja mengatakan bahawa mereka tidak tahu mereka akan mengundi siapa. Persoalan utama, kenapa perkara ini berlaku? Dalam analisa saya, yang pertama, berkemungkinan besar pengundi-pengundi sudah bosan dan muak dengan apa keadaan yang berlaku di dalam negara kita, terutama berkenaan dengan politik. Yang kedua, saya boleh katakan bahawa sekarang ini kebanyakan pengundi fokusnya masih belum lagi pilihan raya atau parti mana yang mereka akan undi, tetapi fokus mereka adalah mengenai survival. Apa yang mereka nak makan? Mampukah mereka dapat pekerjaan pada esok hari? Yang hilang pekerjaan, dapatkah mereka mengembalikan pekerjaan dan pendapatan mereka? Yang ada pendapatan, mampukah mereka mengekalkan pendapatan mereka? Kemudian yang ketiga, berkemungkinan juga kelemahan parti-parti politik, terutama pembangkang, dalam memperkenalkan parti dan isu-isu semasa. Dalam keadaan yang ada sekarang ini, penerangan dan juga komunikasi nampak dan tampak lemah, menyebabkan perkara-perkara dan isu semasa ini tidak berjaya disampaikan kepada pengundi ataupun pengundi akhir. Dengan ketiadaan Rafizi dan juga rakan-rakan beliau, nampak jelas bahawa keadaan ini yang berlaku. Saya hanya boleh bercakap di peringkat saya. Saya hanya mampu dan boleh menyampaikan apa semampu saya. Dan kami hanya ada beberapa orang. Kami perlukan lebih ramai lagi daripada kita untuk bangkit menyatakan akan isu-isu semasa yang ada. Pengundi yang ramai yang berasa tidak pasti untuk mengundi sesiapa itu, bagi saya bukanlah sesuatu yang terlalu besar untuk kita nak risaukan, kerana kita perlu ambil langkah yang lebih proaktif selepas ini. Kita kena melihat data ini dengan cara yang positif. Kita kena bawa data ini, cerakinkan, kita kena kaji dan kita kena buat langkah-langkah yang betul akan bagaimana nak memastikan pengundi atas pagar ini kembali memahami, mengundi dan menyokong kita. Kadang-kadang yang paling penting yang mereka nak tahu adalah apa alternatif yang kita boleh bagi kepada mereka. Apa penyelesaian yang kita boleh sediakan kepada mereka dalam keadaan yang ada sekarang ini. Jadi dengan itu tuan-tuan, saya harap kita lebih bersedia dalam menghadapi situasi yang ada sekarang, lebih bersedia dengan fakta, dengan perancangan, dengan apa yang kita nak sedia dan beri kepada pengundi pada masa akan datang sekiranya kita menjadi kerajaan. Sekian dari saya, Iswardi Morni. Lawan, tetap lawan.